الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامة إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin senang pendengar, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, masih lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya dan juga hidayahnya dapat kita bersama lagi dalam ruangan daripada stesen radio Ta'awun ini, iaitu setiap hari Jumaat selepas solat asar untuk kita bersama dalam mempelajari akan hadis Nabi ataupun sunnah Nabi SAW yang kita sekarang ni bersama dengan salah satu buah kitab yang kita nak belajar mencakupi dengan sifat kejadian dan juga sifat akhlak mulia Nabi SAW, yang mana pada hari ini adalah hari ataupun kali yang kelima dalam siri kita ini untuk nak kenal sifat kejadian Nabi. Siri yang kelima, kali yang kelima pada hari ini untuk kita nak kenal akan sifat kejadian syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama. Dan juga pada hari ini insya-Allah kita akan nak masuk dalam tajuk yang baru selepas daripada kita mulai siri kita ini untuk kita kenalkan kitab Syama'il. Apakah maksud Syama'il dan juga siapakah orang ulama tokoh hadis. Seperti Al-Imam Tirmizi sebagai tua pengarang ataupun orang yang karanya kitab ini, dan juga selepas daripada itu kita telah dengar akan mengenai dengan faedah yang kita akan dapat daripada kita mempelajari akan sifat mulia ataupun sifat akhlak mulia ataupun sifat kejadian Nabi SAW, sehingga kita masuk selepas daripada itu iaitu bab tajuk yang pertama mengenai dengan sifat kejadian Nabi SAW, lebih kurangnya 15 hadis. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan sambung. Kita akan baca tajuk yang kedua di dalam kitab ini bagi Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, iaitu bab yang akan membicarakan pada hari ini mengenai dengan orang panggil kata tanah ataupun khatamun nubuwah,
tanah orang panggil tanah ataupun khatam kenabian Nabi SAW. Tanah sanyalak kuampen Nabi, kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama, yang mana dalam masyarakat Melayu kita pada hari ini ataupun semenjak mana-mana pun mereka faham akan orang panggil kata khatam ataupun tanah kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada rupa macam itu, ada rupanya tiga segi, ada rupanya seperti perkataan yang ada tiga segi itu, ataupun kita dapat di rumah ada yang dikatakan siapa yang tengok, yang tilik, yang baca, yang tengok akan khatam tiga segi ini ataupun mana-mana rupa khatam Nabi SAW, dia akan dapat sekian ataupun dia akan dapat selamat, dia akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak akan kecek bersama pada hari ini. Adakah benar, adakah betul seperti mana masyarakat Melayu kita khususnya yang duk pegang-pegang. Hari ini kita mari nak belajar, mari nak tahu, mari nak dengar bagaimana yang adanya hadis yang riwayat daripada Nabi ataupun daripada sahabat yang mari cerita kepada kita akan khatam Nabi SAW. Rupa dia balas mana sahabat yang tengok dengan mata mereka sendiri, adakah sama, adakah seperti, adakah serupa dengan rupa khatam yang kita duk nampak ataupun yang kita duk pegang dalam masyarakat Melayu sekarang ni. Itu yang kita akan nak belajar bersama dengan beberapa hadis, lebih kurangnya 8 hadis. Bab yang kedua yang Imam Tirmizi rahimahullahu taala tuai kepada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia wari dari kitab ni. Dia wari daripada kitab ini adanya hadis yang sahih, adanya hadis yang hasan dan juga adanya hadis yang lemah sedikit, tetapi kita ulang kaji, belajar, tahu bersama pada hari ini insya-Allah subhanahu wa taala. Sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, sifat khatam, sifat tanah khatam Nabi SAW yang kita nak belajar pada hari ini, dia adalah benar yang sakut dengan sifat kejadian Nabi SAW. Sakut dengan sifat kejadian yang kita belajar sebelum daripada ni, rambut Nabi balas mana, warna kulit Nabi SAW balas mana, tubuh badan Nabi SAW balas mana, dada, bahu Nabi SAW balas mana. Itu yang kita telah belajar sebelum daripada ni pada bab tajuk yang pertama yang kita telah bincang mengenai dengan sifat kejadian Nabi. Maka bab hari ini dia sakut dengan bab kejadian Nabi kerana khatam ataupun tanah yang tunjuk yang terjadi Nabi SAW ini ada di dalam ataupun dia sakut dengan kejadian Nabi kerana dia berada dalam tubuh Nabi. Balah mananya ada di tubuh Nabi, iaitu salah satu tanah air yang Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan di antara dua bahu Nabi SAW. Di belakang Nabi, di antara dua bahu Nabi, di belakang Nabi, baina katifaihi, di antara dua bahu Nabi yang sebelah belakang itu, dia adalah alaman wa ayatan ala nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, yang ulama kata dia seolah-olah kata jadi alam. Alam makna apa? Alam makna kata sanyalak, tanah air. Ayah sama juga tanah air yang tunjuk kata kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sana sedang pendengar, ulama telah khilafkan balah mananya khatam tanah air ini yang berada di belakang Nabi di antara dua bahu, yang mana di antara dua bahu ini sangat pergi kepada belah kiri sikit. Bukan kata di antara dua bahu ini di tengah dak, tetapi dia ada di antara dua bahu Nabi sebelah kiri sikit. Belah kiri fangsai sikit. Ulama dia telah khilaf kata adakah tanah air khatam ini sanyalak khuampen Nabi, tanah air khatam nubuwah ini ada bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak wanak ataupun dia ada selepas daripada wanak. Ini adalah soalan yang telah dibincang oleh ulama
Bicara ulama dia kata balah mana? Adakah tanah alamat nubuwah ini yang berada di belakang Nabi, di antara dua bahu Nabi yang sengit kepala kiri sikit itu, adakah dia telah datang mari bersama dengan Nabi semenjak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanak ataupun ada selepas daripada wanak? Yang paling azhar, yang paling dekat, apabila kita ditilik tengok baca buat fahamnya akan riwayat hadis Nabi SAW itu, maka menunjukkan bahawa khatam tanah khatam Nabi SAW ini yang berada di belakang Nabi, di antara dua bahu Nabi dan juga belakang sikit itu tu, iaitu telah berada selepas daripada mana Nabi kita SAW wanak, dan juga beradanya semasanya Jibril alaihissalam mari cari Nabi semenjak budak, sewaktu Nabi jadi budak dah main kalingan sains-sains dia, mari pergi Nabi dan juga belah dada Nabi dan juga ambil jantung Nabi SAW, basuh dengan air zam-zam sehingga masuk di tempat tempat tular itu, jahit semula. Masa itulah mulai adanya tanah ataupun khatam nubuwah ini di belakang Nabi Muhammad kita SAW. Dan juga rupa dia, senang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, khatam ini alamat nubuwah, alamat khatam nubuwah yang ada belakang Nabi ini dia adalah satu stok daging saja yang tumbuh daripada tubuh badan Nabi. Bukan orang kata rupa dia balah mana dak, tapi supa orang panggil tu seolah-olah kata stok daging supa dengan tahi lalat. Tubuh kita biasanya kalau kita gosok tubuh badan kita ini dia akan orang panggil kata licin. Di mana tempat yang ada tahi lalat, kita akan rasa selalu dah kata di sini ada tahi lalat. Seperti itulah tanah alamat nubuwah, khatam nubuwah yang berada di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seolah kata juz'un nati'un wa barizun minal badani bainal katifain. Dia seolah-olah daging yang tumbuh daripada tubuh badan Nabi yang berada di antara dua bahu Nabi di belah belakang Nabi yang dekatnya kepada al-aisar sebelah kiri, yang mana rupa dia ataupun orang panggil kenak dia tu besar dia tara mana, iaitu sama dengan telah burung perati. Telah burung perati kita yang kita pera pada hari ini, gitulah. Telah dia tara mana, besar tara mana, tara itulah tanah khatam nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita untuk sebagai muqaddimah. Selepas daripada ini sedang pendengar, kita akan mulai baca hadis. Al-Imam Tirmidzi dia wari hadis yang kecek sebut mengenai dengan khatam tanah nubuwah ini, lebih kurangnya 8 hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama sekali, yang mana pada asal kalau bila semenjak awalnya hadis nombor 16. Hadis nombor 16, hadis yang pertama di dalam tajuk yang kecek mengenai dengan tanah khatam nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di belakang Nabi sebelah kiri itu, iaitu Imam Tirmidzi dia kata qala haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, dengan sanad itu sampai kepada seorang sahabat yang namanya As-Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid dia cerita pada mana ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمي بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. Hadis ini adalah hadis yang pertama, yang mana Sa'ib bin Yazid, seorang sahabat Nabi SAW, dia cerita balah mana? Dia cerita kata satu kali aku pergi bersama dengan mak dara aku. Iaitu mak dara aku ni bawa aku pergi cari Nabi SAW. Mak dara dia di sini ni tak ada boleh nak pergi tengok kata Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama tokoh, dia kata balah mana? Lam aqif ala ismiha, aku tak sempat boleh tahu kata mak dara dia ini ni nama gapo. Mak dara dia ini ni nama gapo, aku tak
maklumat ataupun tidak ada ilmu, pergi cari ni tak berjumpa kata mak berdarah Sa'ib bin Yazid nama gapo. Tetapi yang paling pentingnya, mak berdarah ia ini bawa Sa'ib pergi cari Nabi SAW, maka mak berdarah kata kepada Nabi, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna bana ukhti, sesungguhnya anak saudaraku ini waj'un, sakit. Sakit mana kata uzur lah, ada kesakitan. Famasaha ra'si wa da'a li bil barakati, maka Nabi SAW ambil tangan dia, gosok kepala Sa'ib bin Yazid. Gosok kepala Sa'ib bin Yazid itu serta dengan Nabi SAW doa Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada Sa'ib bin Yazid ini. Maka selepas daripada tu, cerita simpulan khulasah dia itu tu, selepas daripada mana Nabi SAW gosok kepala dia dan juga berdoa Allah Ta'ala barakat kepada dia, Nabi SAW pergi ambil asmayam. Nabi ambil asmayam. Dan juga selepas daripada Nabi SAW mi'as maya sudah tu, air yang Nabi guna mi'as maya itu tu berada di dalam satu bekas, maka Sa'ib bin Yazid dia cerita kata, aku pergi kepada air itu dan juga ambil air yang Nabi telah guna ambil mi'as maya tadi itu tu, mari minum. Allahu Akbar. Sahabat dia suka kerana semua itu tu untuk nak dapat berkat Nabi SAW. Ambil asmaya yang Nabi SAW telah guna ambil asmaya itu, mari minum. Dan juga selepas daripada tu, wa qumtu khalfa dhahrihi, aku berdiri di belakang Nabi SAW, maka tatkala aku diri itu tu, aku terlihat tengok kepada khatam tanah kejadian Nabi SAW yang berada di antara dua bahu Nabi yang duduk belakang itu tu, fa idza huwa mithlu zirril hajalah, maka rupa khatam nubuwah Nabi yang berada di belakang Nabi itu tu, dia seumpama dengan zirrul hajalah, iaitu seumpama dengan telur burung perati. Telur burung perati. Itu yang Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu dia cerita. Dia cerita yang kita dapat daripada hadis ni. Yang pertama sekali, sudah pendengar penonton yang dikasihi sekalian, hadis ini adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Al-Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi sendiri dalam kitab sunan dia. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Adalah hadis yang sahih. Katakan Ibn Hajar, seorang tokoh ulama, dia kata, semasa Sa'ib bin Yazid pergi cari Nabi SAW ini, tempat yang dia sakit itu iaitu kaki. Kana yashtaki rijlahu, kaki dia yang sakit. Maka Nabi SAW gosok kepala dia. Ini nak tunjuk kata Nabi SAW sangat lemah lembut dengan budak-budak kanak-kanak yang kecil. Boleh jadi masa itu Sa'ib bin Yazid ni umur tak banyak lah. Umur tak banyak, kerana pergi dengan mak berdarah dia. Dan juga Nabi gosok kepala budak ni iaitu Sa'ib bin Yazid. Dan juga nak royak kata, sama itulah semasa kita pergi ziarah hari sakit, kita gosok kepala dia, itu boleh perasaan yang baik, perasaan yang bagus. Dia sakit, dia jumpa dengan satu cubaan sakit dia. Dia cubaan lah sakit itu daripada Allah Ta'ala tu. Tapi semasa kita pergi ziarah, kita pergi gosok kepala dia, kita berdoa widya siad cepat-cepat, itu adalah salah satu mu'anasah, satu perasaan yang kita telah bubuh di dalam dada dia. Dia rasa kata Allah, dia kena lawan, dia kena sabar, dia kena siar, kena hilang daripada sakit itu. Dan juga Nabi SAW berdoa dia dapat barakat, iaitu dapat kebaikan. Dapat kebaikan yang banyak, tambah kebaikan yang banyak. Dan juga ingatlah bahawa doa Nabi SAW mustajab. Doa Nabi SAW mustajab. Allah Ta'ala terima doa Nabi. Katakan daripada satu riwayat lagi bagi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia kata balah mana Sa'ib bin Yazid seorang ning selepas daripada mana Nabi SAW berdoa kepada dia. Doa kepada dia, barakat kepada dia. Katakan dia, umur dia ni sampai umur 90 tahun. Dia hidup dalam dunia ini ni,
Umur dia lebih daripada 90 tahun. Dan juga masa umur 90 tahun itu tu, tubuh badan dia duk sihat lagi. Tubuh badan dia itu tu duk sihat, mutamasikan qawiyan mu'tadilan. Sihat. Allahu Akbar. Dan juga katakan rambut dia itu tu tak ada ubat sedikit pun. Tak ada ubat sikit abuk. Telinga dia dengar dengan molek. Mata dia tengok, boleh lihat dengan cara molek. Bukan kata umur 90 tahun dah telinga, baba dengar dah. Ataupun mata baba boleh lihat, baba nampak. Tak. Molek lagi telinga dia, molek lagi mata dia. Mata dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab barakat doa Nabi SAW. Dengan sebab itu Sa'ib dia adalah seorang sahabat yang akhir sekali yang mati di Madinah. Sahabat ni selepas daripada Nabi SAW mati, di Madinah ni tinggal beberapa sahabat duduk hidup di Madinah. Maka sahabat yang masa hidup di Madinah selepas daripada Nabi mati ini ramai. Tetapi yang paling akhir sekali orang yang mati di Madinah iaitu As-Sa'ib bin Yazid yang mati pada tahun 91 Hijrah. Masa tahun yang dia mati itu iaitu umur dia 96 tahun. Umur dia 96 tahun. Allahu Akbar, mati pada tahun 91 Hijrah. Maka dia minum daripada air semaya Nabi SAW. Kerana orang panggil tu at-tabarruk, ambil barakat dengan benar-benar yang sakut dengan Nabi, rambut Nabi, ataupun air semaya Nabi, peluh Nabi SAW itu sahabat telah buat dulu. Dan juga ada dalil yang banyak yang riwayat kata boleh dibuat, ataupun orang panggil kata boleh nak tabarruk dengan apa sahaja yang sakut dengan tubuh badan Nabi SAW. Tetapi tak bolehlah kalau kita nak ambil perbuatan seperti mana sahabat dia buat serupa dengan Nabi. Kita nak tabarruk seperti mana Nabi, seperti mana sahabat dia tabarruk dengan benda yang sakut dengan Nabi itu tu, kita nak pergi guna dengan tok guru mana-mana, kita nak pergi guna dengan orang alim mana-mana, kita nak pergi guna dengan baba mana-mana yang kita pegang di dalam dunia masyarakat kita hari ini, tak boleh. Kerana tak serupa. Kerana Nabi SAW, Nabi tubuh badan dia sendiri, rupa Nabi, tubuh badan Nabi adalah barakah. Habis tu sahabat radhiyallahu anhum, dia boleh tabarruk, dia boleh guna ataupun ambil tabarruk daripada apa sahaja yang sakut dengan tubuh badan Nabi SAW. Maka yang paling pentingnya senang pendengar penonton yang dikasih sekalian, As-Sa'ib bin Yazid, Allah Subhanahu wa taala dia boleh nampak tanah khatam nubuwah yang berada di belakang Nabi SAW sebelah kiri. Boleh tengok. Hak ni tunjuk kata rupa dia sini yang kita dapat rupa gapo senang pendengar. Dia royak kata fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Rupa dia ni sama dia dengan besar dia, rupa dia besar dia serupa dengan telur burung perati. Mana kata tara mana sangat, tak besar sangat. Tak besar sangat. Ini yang kita dapat daripada hadis yang pertama, iaitu hajam dia, kena dia, besar dia, tara mana yang kita dapat. Hadis seterusnya iaitu hadis nombor 17. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dia katakan qala haddatsana Sa'id bin Ya'qub At-Talqani qala haddatsana Ayyub bin Jabir an Sima bin Harb an Jabir bin Samurah qala ra'aitu al-khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydati al-hamamah. Mithla baydati al-hamamah. Hadis ni daripada seorang sahabat yang namanya Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia cerita balah mana Jabir ni. Ra'aitu, aku tengok, al-khatama baina katifai Rasulillah, tanah khatam nubuwah yang berada di antara dua bahu Nabi SAW belakang itu tu, dia seumpama dengan ghuddatan hamra, rupa dia. Samurah mari royak kata, Jabir bin Samurah mari royak cerita, mari orang panggil royak rupa kat dia balas mana. Dia seumpama dengan ghuddatan hamra, daging warna merah. Daging warna merah, mithla baydatil hamamah, yang mana besar dia ni besar bersama dengan telur burung perati. Telur burung perati. Itu rupa yang Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ayat kata ghuddatan hamra, warna merah.
warna merah, tumbuh mari. Dan juga besar dia, besar sama dia dengan telur burung merpati. Besar sama dia dengan burung merpati. Hadis ini adalah hadis yang sanad ini ni adalah hadis yang dhaif. Hadis ini ni, sanad ini ni adalah hadis yang dhaif kerana ada seorang orang riwayat pada sanad tadi tu, tok guru kepada tok guru Imam Tirmizi namanya Ayyub bin Jabir. Dia adalah seorang penerawi hadis yang lemah wa huwa dhaifun, seperti mana telah dihukumkan oleh ulama hadis. Tetapi hadis ini adalah hadis yang sama juga Imam Muslim telah riwayat dalam kitab sahih dia daripada jalan Abdullah an Israel an Simak. Jalan lain lagi. Jalan lain lagi tapi dijumpa dengan Simak bin Harbi an Jabir. Hadis yang sama, maka hadis ini boleh digunakan kerana ada satu jalan lagi adalah hadis yang sahih. Yang kita dapat daripada hadis yang kedua ini sedang pendengar penonton, iaitu sifat dia. Hadis pertama kita dapat apa? Kita kokok simpul seru. Yang pertama kita dapat hanya tahu kata besar dia sama dia dengan telur burung merpati. Mari hadis yang kedua kita boleh tahu rupa dia iaitu seperti daging warna merah. Daging warna merah. Seterusnya hadis nombor 18. Hadis nombor 18 sebagai hadis yang ketiga dalam tajuk bab yang kedua ini. Al-Imam Tirmizi dia kata qala haddatsana Abu Mus'ab Al-Madini. Sehingga hadis ini sanad dia sampai kepada an Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaithah radhiyallahu anha. Seorang wanita, seorang perempuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia sahabat retina seorang ini namanya Rumaithah Al-Ansariyah, seorang perempuan wanita daripada golongan orang Ansar, orang Madinah asal. Rumaithah Al-Ansariyah dia kata pada mana? Qalat, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, duk kecek, seolah kata Nabi duk kecek lah. Yang mana perkataan ini ni berlakunya semasa berlakunya peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq ataupun peperangan Parik, gali Parik, yang berlakunya pada tahun 5 Hijrah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan satu perkataan kepada Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sa'ad bin Mu'adz dia mati pada tahun ataupun selepas daripada berlaku peperangan Khandaq, peperangan Parik, gali Parik ini ni pada tahun yang ke-5 Hijrah ini. Nabi cerita ataupun beritahu kata hari yang Sa'ad bin Mu'adz mati ini ni telah menggentarkan, telah mengkoncokkan akan arash Allah Subhanahu wa taala. Hari yang Sa'ad bin Mu'adz mati ni, arash Allah Taala ni gerak. Allahu akbar. Arash Allah Taala gerak, mana kata gentar, sebab mati dia ni bukan mati tamada. Mati dia bukan mati tamada, bukan mati biasa. Kerana apa, sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, dalam peperangan Al-Ahzab ini Nabi SAW bersama dengan sahabat untuk buat satu peperangan songkram dengan kumpulan Al-Ahzab. Kumpulan Ahzab pada Al-Ahzab dalam peperangan kali ini bukan hanya orang musyrikin kafir Mekah saja, tak. Tetapi yang masuk sama dengan orang kafir musyrikin Mekah iaitu golongan orang Yahudi, khususnya kepada golongan Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah dia duduk di bawah janjian selamat aman bersama dengan orang Islam ataupun bersama dengan Nabi. Iaitu Nabi SAW duduk di Madinah ini ni, Islam dan juga Nabi ni buat janji orang mengata sanya sanggup sek bersama dengan orang Yahudi Bani Quraidah. Bani Quraidah. Orang panggil orang Yahudi di Madinah ini ni dia ada 3 puak. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. 3 kumpulan, 3 kabilah Yahudi yang berada semenjak awal lagi belum Nabi SAW nak mari kepada Madinah. Maka Bani Quraidah, apabila Nabi SAW datang mari kepada Madinah ini, maka Nabi boleh orang panggil boleh nak mengadakan satu daulah, satu orang panggil kerajaan Islam. Maka orang Yahudi
duduk di bawah, iaitu orang Islam, maka buat janji. Tak usah karut, nak turut, nak bayar, nak gapo cukup habis. Maknanya kata tak usah mengenak, tak usah makan belakang lah. Tak usah nak kikir belakang orang Islam. Tetekala sampai kepada tahun yang kelima, berlakunya Al-Ahzab. Kumpulan kabilah yang pertama yang mengkhianatkan janji mereka dengan Nabi, iaitu kabilah Bani Quraidah. Khianat janji masuk bersama dengan orang musyrikin Mekah untuk berperang, lawan dengan tentera Islam di Madinah. Maka dalam peperangan ini, sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, Sa'ad bin Mu'adz dia dapat sakit, dia dapat kena manah, dan juga dia sakit dalam peperangan ini. Maka akhir sekali orang Islam boleh nak orang panggil tertawankan benar di atas kumpulan Ahzab, sama ada musyrikin dan juga sama ada Bani Quraidah orang Yahudi. Maka orang Yahudi dia panah, dia cidik, dia liar. Selepas daripada mana dia ini tak boleh lawan dah. Maka dia toronglah, bicarlah dengan Nabi SAW, kata mintalah Sa'ad bin Mu'adz, kerana Sa'ad bin Mu'adz ada hubungan sikit. Orang panggil kata waris-waris dekat dengan dia, biasa orang kata biasa baik dengan dia dululah. Sa'ad bin Mu'adz dulu biasa baik dengan orang Yahudi dulu, semenjak Nabi SAW mari lagi. Maka orang Yahudi kata, "Fak kami nak minta orang Islam ni bawa Sa'ad bin Mu'adz mari untuk satu hukum." Sa'ad bin Mu'adz ni lah satu hukum, kata orang Islam yang boleh igat orang Yahudi itu tu nak buat balas mana? Kerana punah janji, kena janji. Nabi SAW suruh sahabat bawa Sa'ad bin Mu'adz, yang mana Sa'ad bin Mu'adz pada masa tu seolah kata duduk dalam khaimah. Duduk dalam khaimah kerana masih duduk sakit kerana kena anak manah tu dalam peperangan kali ni. Maka Nabi SAW suruh sahabat bawa mari. Seolah kata bawa Sa'ad bin Mu'adz mari ni bersama dengan kereta ambulans lah. Macam tu lah. Mari dengan hal keadaan sakit gitu. Mari siapa sudah. Nabi SAW suruh Sa'ad bin Mu'adz satu hukum. Dia kata, orang Islam nak buat balas mana terhadap orang Yahudi Bani Quraidah yang telah mengkhianatkan janjian terhadap orang Islam. Maka Sa'ad bin Mu'adz kata, semua orang lelaki daripada Bani Quraidah suruh orang Islam bunuh belaka. Sa'ad telah hukum kata, suruh orang Islam bunuh semua orang lelaki daripada Bani Quraidah, orang Yahudi telah mengkhianat janji bersama dengan Nabi dan juga orang Islam, bunuh semua. Maka orang Yahudi dengar hukum itu daripada Sa'ad bin Mu'adz, kejut. Hei Sa'ad bin Mu'adz, kami ni minta tolong bersama dengan Muhammad, suruh mari hukum, bukan mari suruh hukum, suruh bunuh kami dah. Seolah-olah kata dia nak kata mari untuk tolonglah, wiratnya sikitlah. Tapi Sa'ad bin Mu'adz royak kata kena bunuh setiap orang lelaki daripada orang Yahudi Bani Quraidah. Maka Nabi SAW royak kata, Nabi SAW kata, Sa'ad bin Mu'adz telah hukum satu hukum yang telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya SAW. Hukumannya paling betul sekali. Hukumannya paling adil sekali. Kerana dia telah mengkhianatkan akan janji yang telah buat bersama dengan Nabi dan juga orang Islam. Maka selepas daripada tu, Sa'ad bin Mu'adz dia mati, sehingga Nabi SAW kata dalam hadis ni kata, ihtazza lahu arsyur rahman. Yang dia mati itu, hari yang mati itu telah menggentarkan arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semasa Nabi katakan perkataan ini, Rumaithah berada di tepi dekat dengan Nabi SAW. Dekat dengan Nabi. Rumaithah Al-Ansariyah dia kata, aku dengar Nabi SAW kata kepada Sa'ad bin Mu'adz, pada hari yang Sa'ad bin Mu'adz mati itu, arasy Allah Ta'ala gementar. Maka Rumaithah dia tengok, dia nampak di antara dua bahu Nabi, seolah kata dia boleh ada di tepi, di belakang Nabi SAW lah. Dia Fatih dia nampak satu tanah khatam nubuwah yang berada di antara dua bahu Nabi SAW. Dia kata, walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Ayat kata Rumaithah sangat dekat dengan Nabi, dan juga dia ayat kata aku sangat nampak
tepuk cerak tanah khatam nubuwah yang berada di antara dua bahu Nabi itu, kalaulah aku boleh nak kucuk, kalaulah aku boleh kuasa nak siung, kucuklah khatam nubuwah yang berada belakang Nabi, nescaya aku buat, kerana aku sangat hampir, sangat dekat, nampak dengan mata sangat. Allahu Akbar. Yang kata Rumaisah, mari ayat sini kata ada sungguh tanda khatam nubuwah yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ke-18 yang kita dapat. Hadis yang panjang tapi kita boleh faedah mengenai dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Seterusnya hadis yang nombor 19. Hadis nombor 19. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, hadis tadi ni, hadis Sa'ad bin Mu'adz itu telah riwayat oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Telah riwayat oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Hadis nombor 19 sebagai hadis yang keempat dalam tajuk mengenai dengan tanda khatam nubuwah Nabi. Imam Tirmizi kata qala haddatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahid, sehingga sanad dia sampai kepada Ali bin Abi Talib. Kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. Hadis telah kita kecek dulu, adalah hadis yang dhaif dengan sebab dua. Satunya ada seorang penerawi yang namanya Umar bin Abdullah, dia adalah dhaif, dan juga yang keduanya iaitu sanad hadis ini putus di antara Ibrahim bin Muhammad bersama dengan Ali ni tak biasa jumpa. Maka dia cerita daripada Ali ni, makna kata dia tak biasa jumpa, tak boleh jadi, maka sanad dia terputus. Tapi yang kita dapat daripada hadis ini ni, iaitu di antara dua bahu Nabi, baina katifaihi, di antara dua bahu Nabi belakang itu ada tanda khatam nubuwah. Yang mana tanda khatam nubuwah ini ni, iaitu khatam yang menunjukkan kata Nabi sebagai Nabi yang terakhir. Tutup Nabi, tak ada lah selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad adalah Nabi Khatamun Nabiyyin, yang terakhir sekali yang Allah Ta'ala telah utuskan kepada manusia di dalam dunia ini. Hadis nombor 20. Hadis nombor 20 sebagai hadis yang kelima. Al-Imam At-Tirmidzi kata qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Azrah bin Thabit qala haddatsani Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udnu minni famsah zahri famasahtu dhahrahu fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatami. Qultu wa mal khatam? Qala sya'aratun mujtami'atun. Hadis ini daripada Tok Guru Imam Tirmizi yang namanya Muhammad bin Bashar, sanad siapa kepada Ilba. Dia ayat kata cerita kepada aku seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Zaid Amr bin Akhtab. Abu Zaid seorang sahabat seorang ning satu kali dia berada sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zaid Amr bin Akhtab bersama dengan Nabi, duduk sekali dengan Nabi, maka Nabi kata kepada dia, qala li Rasulullah, Nabi kata kepada dia, ya Aba Zaid, hey Aba Zaid, hey bapa kepada Zaid, udnu minni, masuk dekat sikit, mari dekat dengan aku sikit. Mari dekat dengan aku sikit. Famsah zahri, tolong mung ni gosok. Tolong mung ni gosok belakang aku sikit. Makna kata Nabi suruh Zaid masuk, Abu Zaid masuk dekat dengan dia, dan juga suruh Abu Zaid ni tolong gosok belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Zaid gosok, famasahdu dhahrahu, gosok belakang Nabi. Gosok pada mana? Cara gosok kita tahu belaka. Fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatami. Maka Abu Zaid kata, semasa aku gosok belakang Nabi itu, jari aku ni sebelah ke ataupun dua belah ke, jari yang sedang duk gosok belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tepuh dengan tanah khatam nubuwah Nabi. Tepuh dengan khatam nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Ilbas, orang yang dengar cerita ini daripada Abu Zaid, Amr bin Akhtab, tanya kepada Abu Zaid, "Hei Abu Zaid, bagaimana rupa dia? Rupa khatam nubuwah Nabi ni balas mana?" Nak tahu kata balas mana? Maka Abu Zaid dia rakyat kata, qala sya'aratun mujtami'atun. Sya'aratun mujtami'atun. Dia sebagai salah satu daging, stok daging yang tumbuh mari daripada kulit Nabi SAW di belah belakang di antara dua bahu itu, maka dia ada rambut ataupun ada bulu sikit yang kumpul di atas stok daging itu. Yang berada di atas stok daging itu. Maka hadis ini riwayat oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Tetapi ada satu riwayat yang lain, riwayat kata bahawa Nabi suruh Abu Zaid gosok tu, selalu dah Abu Zaid ni ambil tangan dia ni masuk di belakang baju Nabi. Mana kata masuk dalam baju Nabi, fa adkhaltu yadi fi qamisihi. Maka dia jumpa kata khatam khatam nubuwah itu tu ada seumpama dengan daging tumbuh mari, dan juga di atas daging itu tu orang panggil kata ada sya'arat, ada bulu yang terkumpul yang berada di dalam di atas khatam khatam nubuwah Nabi SAW. Yang kita dapat daripada hadis ini sedang pendengar penonton, yang pertama sekali Nabi SAW sangat lemuk, sangat comelnya cakap dengan sahabat dia. Royak kepada Abu Zaid, "Hei Abu Zaid, udnu minni." Masuk dekat dengan aku sikit. Lemuk-lemuknya Nabi SAW, dan juga tak pergi tubuh mana. Mai tertua dengan sahabat dia. Mai tertua dengan sahabat dia. Suruh masuk dekat dan juga suruh gosok dia. Suruh gosok mana kata ni, famsah zahri, iaitu letaklah tangan kamu di atas belakang aku, maka waharrikha, gerak dia lah. Maka Abu Zaid pun buat seperti mana Nabi SAW suruh. Satu riwayat lagi sebagai faedah yang kita dapat daripada hadis ini. Yang kita dapat daripada hadis ini tadi maaf sikit, sya'aratun mujtami'at, ada bulu yang berada di alamat khatam nubuwah Nabi itu, orang panggil tahawlahu, di antara dia. Mana kata keling stok daging yang tumbuh hari sebagai khatam nubuwah Nabi itu tu, bulu dia ada di mana? Di tepi, bukan duduk di tengah gitu dak. Bukan duduk di tengah gitu dak. Dalam satu riwayat sebagai faedah yang mana Imam Ahmad dia riwayat mengenai dengan cerita Abu Zaid tadi. Abu Zaid tadi dia cari Nabi SAW riwayat kepada Abu Zaid, kata, "Hei Abu Zaid, masuk dekat sikit." Famasaha, maka Nabi SAW gosok biyadihi ala ra'sihi. Maka Nabi SAW gosok dengan tangan dia akan kepala dan juga janggut Abu Zaid. Nabi ambil tangan dia gosok kepala Abu Zaid dan juga janggut Abu Zaid, serta dengan berdoa, "Allahumma jammilhu wa adim jamalaha." Ya Allah, mintalah kamu jantikkan dia dan juga sentiasa jantik dia. Comel dia. Maka ya Allah, comelkan akan kepala dan juga janggut dan juga rupa Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari ini, dan juga sentiasalah janggut sampai bila-bilanya. Maka Nabi SAW doa dengan doa barakat ini membawakan Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari ini umur dia sampai kepada 100 tahun. Allahu Akbar. Umur dia sampai 100 tahun lebih. Bid'an wa mi'ah. Lebih kurangnya 102, 103 tahun umur dia. Dan juga semasa umur dia 100 tahun itu tu, kepala dia, rambut dia ataupun janggut dia itu tu tak ada ubai, orang panggil. Tak ada ubai, bayadun illa nubdun yasir, sikit sorak dua orang gitu ya. Nak kata tak tua dengan sebab apa? Dengan sebab doa Nabi SAW. Muka dia Allah, seri muka dia. Comel muka dia, cantik muka dia. Tak nampak kata tua lah. Seolah kalau kata umur dia 100 tahun lebih. Tak nampak muka kata tua. Dan juga tua dia umur itu tu tak boleh
Tak boleh nak membuatkan muka dia tua seperti mana umur. Tak nampak tua. Dengan sebab apa? Dengan sebab barakat doa Nabi SAW. Jangan berseri muka dia seperti mana Nabi berdoa kepada dia itu tu sehingga dia mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini doa yang Nabi SAW telah doa kepada Abu Zaid Amru bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Salah satu hadis lagi, doa yang Nabi SAW, doa, biasa doa. We jangak, we comel, we cantik, khususnya kepada orang yang mengaji hadis Nabi SAW. Nabi SAW biasa berdoa dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibn Majah dan juga Imam Nasa'i, orang-orang lain lagi adalah hadis mutawatir, hadis yang riwayat banyak. Nabi SAW katakan, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah Ta'ala akan muka satu orang berseri, janguk, comel apabila dia dengar akan hadis Nabi, dia buat faham serta mengapa akan hadis Nabi yang dia dengar itu, dan juga dia sebar hadis itu seperti mana dia dengar. Orang panggil kata kelebihan orang mengaji hadis. Mengaji hadis ini gapo kata? Kita dengar. Hari ini kita dengar. Kita faham, bagi kita faham, kita mengapa dia. Bagi kita mengapa sudah kita rasa nak sebar akan hadis Nabi itu kepada orang lain seperti mana kita dengar, kita akan dapat kelebihan, iaitu Nabi royak kata Allah Subhanahu wa taala akan muka dia itu tu berseri, janguk, comel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan sebab itu Sufyan ibn Uyainah dia kata dalam mana seorang tokoh ulama hadis, dia komen kepada hadis ini, dia kata ma min ahadin yatlubul haditha illa wa fi wajhi nadrah. Tidak ada seorang mana yang dia mengaji hadis Nabi SAW melainkan di muka dia ada nur, ada cahaya yang berseri-seri. Allahu Akbar. Cukuplah sepeda orang yang ngaji hadis. Allah mintalah kita semua, saya sendiri sedang pendengar, penonton, ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, termasuknya orang ni lah orang yang mengaji hadis Nabi. Dengar hari ni, kita dengar, kita ingat, dan juga kita mengapa, kita boleh nak sebar kepada orang lain walaupun dengan makna kita tak mengapa bahasa Arab pun, tapi kita faham akan apa yang kita ngaji dalam ruangan kita ini, kita sebar kepada orang lain, maka kita akan dapat kelebihan ini. Hadis nombor 23, hadis yang panjang, yang mana cerita ini mengenai dengan Salman Al-Farisi, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi, senang pendengar, dia seorang Farsi, seorang Persia. Kalau sebut Persia pada hari ini, gapakah agama yang banyak ke orang Persia beragama, iaitu agama Majusi, semua kepada api. Semua kepada api. Bapa dia ini Majusi, beragama dengan agama Majusi. Beragama dengan agama Majusi. Beragama dengan agama Majusi, iaitu semua kepada api. Pak dia pera Salman Al-Farisi supaya dengan anak tina, kurung dalam rumah, tak sewa tubik luar, kasih kepada anak. Sehingga satu hari Salman Al-Farisi besar. Pak dia tengok kata, boleh dah, siapa masa dah anak dia boleh hidup, boleh pergi tubik luar, boleh pergi tengok, sehingga dia tengok kata anak dia boleh nak gati dia. Hatta anak dia ni pergi tunggu kebun, pergi tengok anak kali buat kerja kedak dalam kebun, balas mana kerja dalam kebun, mana yang ditokel lah, nak ajar anak yang ditokel, pergi tunggu kebun. Orang panggil kata perniagaan ataupun kerja keluarga. Salman Al-Farisi dia pergi keluar, seperti budak yang orang panggil kata sepanjang hidup duk kurung, tak biasa keluar. Maka masa itulah dia keluar, dia berjalan pergi situ. Bukan hanya sekadar pergi tunggu kebun seperti mana pak dia suruh dak lah. Pergi tunggu kebun hati, tapi ikut hati. Pergi situ, pergi sini, saya pergi jumpa kepada satu orang Badri. Ataupun satu gereja, satu board Kristian Nasara, yang mana dalam board Kristian pada hari itu tu orang sedang mengajar agama Kristian. Dia masuk dengan dia rasa kata, dia rasa kata agama Nasara itu tu rasa kata baik. Rasa kata comel, lebih comel daripada agama asal pak dia, iaitu agama Majusi, semua kepada api. Maka dia suka, dia cinta, dia kasih. Maka akhir dia klik kepada rumah pak dia, tanya bala mana gitu gini. Dia cerita habis dia, atau dia pergi jumpa satu gereja, gereja orang yang mengajar agama Nasara. Pak dia marah, tahu. Pak dia marah.
Sehingga akhir sekali Salman Al-Farisi dia lari. Salman Al-Farisi dia lari daripada pak dia, hijrah pergi kepada kampung lain. Untuk nak pergi mengaji, nak pergi beragama dengan agama yang baru, iaitu agama Nasara. Sehingga pergi jumpa dengan Badri. Badri royak sena, royak kepada dia kata, aku nak royak kepadamu, kata, akan adanya seorang Rasul, seorang Nabi yang Allah Tuhan akan hantar mari sebagai Rasul yang paling baik. Sifat dia gini. Royak habis sifat dia gini. Sifat Nabi iaitu yang Allah Ta'ala akan hantarnya. Nabi itu adalah seorang manusia yang tak makan sedekah, yang tak makan hadiah, tak ambil hadiah, tak ambil zakat, tak ambil sedekah, tak ambil dan juga tak makan benda orang hadiah kepada dia. Dan juga alamat yang ketiga, iaitu di belakang dia ada tanah air khatam nubuwah, tanah air kejadian Nabi dia yang berada di belakang dia. Ini 3 sifat yang Badri itu royak kepada Salman Al-Farisi. Saya ingin masuk kepada cerita kita hadis ini semenjak daripada mana Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dia tahu khabar kata Nabi SAW sampai kepada Madinah. Dia pergi cari Nabi SAW. Yang pada masa itu tu dia jadi hama kepada orang Yahudi. Jadi hama kepada orang Yahudi. Kerana dikatakan kata Salman Al-Farisi ni semasa dia nak tubik mari siapa kepada Madinah ini, dia kena igat, dia kena tawar orang panggil. Orang Yahudi igat dia, kena jual kepada demo tu sehingga akhir sekali jual kepada seorang Yahudi jadi tuai dia, dan juga dia jadi hama kepada orang Yahudi itu. Dia pergi kepada Madinah. Ada banyak sebab yang kata cerita Salman Al-Farisi, ada banyak cerita, ada banyak sebab yang boleh buat Salman Al-Farisi boleh jumpa dengan Nabi di Madinah. Tetapi kisah yang kita nak bacanya, Salman Al-Farisi baru tahu kata Nabi mari sampai Madinah, dia pergi cari Nabi. Dia pergi cari Nabi di Madinah, dan juga apabila dia pergi jumpa dengan Nabi, dia masuk satu bekas yang mana dalam bekas itu ada buah taman. Ada buah taman. Masuk pergi cari pada Nabi, dia letak di depan Nabi. Nabi tanya kata, ya Salman, ma hadha? Hey Salman, gapo ni? Gapo? Nabi tahu dah kata buah taman, tapi seolah kata nak tanya kata, rena boleh mari watama satu bekas watama kepada akunya. Maka Salman Farisi kata, sadaqun alayka wa ala ashabika. Ini adalah salah satu bekas watama yang aku nak sedekah kepadamu sendiri, hey Muhammad, hey Nabi, dan juga kepada sahabatmu. Maka Nabi SAW kata, irfa'ha, akid dia. Fa inna la na'kulu sadaqah. Aku ni tak makan sedekah. Nabi orang kata, akidlah, ikut orang lain lah. Kerana aku ni tak makan benda sedekah. Benda orang tak makan, benda sedekah tak makan. Maka Salman Al-Farisi setuju. Nak cek, mana kata nak paksa lah. Nak mari cek, suruh kedak. Seperti mana Badri royak dulu tadi kata, alamat ni suruh kedak. Nak tengok kata, jadi Nabi suruh kedak. Nabi yang terakhir. Okey, Salman Al-Farisi tahu kata ini benar yang pertama. Alamat yang pertama benar. Esok hari pula, mari pula bersama dengan orang panggil kata seperti hari yang mula-mula lah. Wa uri satu bekas watama dan letak di depan Nabi SAW. Nabi tanya seperti biasa, ma hadha ya Salman? Gapo ni Salman? Dia royak kata, hadiyul laka, ini hadiah kepadamu. Nabi royak kata, Nabi faqala Rasul sallam li ashabihi. Nabi royak kepada sahabat dia di tepi tu, hey sahabatku, ubusutu, ambillah fakmu pergi makan. Ambillah fakmu pergi makan. Maka Salman Al-Farisi tengok, okey, betul, benar. Alamat yang kedua seperti mana Badri dulu royak kata, tok guru nenek dia dulu royak kata, benar. Benar. Salman Al-Farisi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala royak kata, umur dia sampai 250 tahun. Umur dia sangat panjang, umur dia sangat panjang. Sehingga sampai kepada Nabi SAW, dia jumpa dengan Nabi. Sahabat ambil makan habis. Sehingga akhir sekali, dia dapat boleh tengok kepada khatam, tanah air khatam nubuwah Nabi yang berada di belakang Nabi itu, maka dia percaya. Katakan riwayat lagi kata, Nabi sengaja lah buka, Salman ini boleh tengok khatam nubuwah yang berbelakang. Nabi tahu kata, soalah kata Nabi tahu kata Salman ni mari nak cuba Nabi nak tengok boleh ada nak masuk Islam lah, nak mari saya hidayah lah. Kerana Nabi boleh ada tahu Allah Ta'ala wahyu kepada dia juga, sehingga sekali-sekali
Salman Al-Farisi, boleh tengok cukup 3 alamat, percaya kata ini adalah rasul yang terakhir semua, seperti mana Badri dulu wayang. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa itu dia adalah duduk di bawah tuai dia, cauna dia, toke dia, jadi orang Yahudi, jadi hamba dia. Maka Nabi SAW sanggup nak beli dia lah. Sanggup nak beli Salman Al-Farisi dan juga akan membebaskan Salman. Tetapi orang Yahudi nak main dengan Nabi, tak jual kepada Nabi. Nak beli dengan harga, tak sebut sini harga apa, Nabi nak beli. Tapi orang Yahudi tak terima akan harga yang Nabi SAW minta nak beli. Tetapi orang Yahudi nak main, dia yang kata nak beli Salman Al-Farisi daripada aku boleh, kena tanam. Kena tanam pohon tamak. Katakan riwayat lain kata di antara 200 sampai 300 pohon. 300 ataupun 200 pohon pertama, dan juga mari minta beli kepada aku, baru aku nak jual, nak bebaskan ataupun nak jual Salman Al-Farisi. Sehingga sekali Nabi SAW pergi tanam. Nabi pergi tanam, sehingga sebenarnya ni tahu kena guna masa pun tamak akan mari orang yang kata besar sungguh-sungguh. Tapi Nabi SAW sanggup nak tanam pun tamak seperti mana telah beri khasnya oleh orang Yahudi, mukjizat kuamah hasilnya yang Allah Ta'ala wi kepada Nabi, tumbuh dengan secara yang dengan secara yang cepat naik. Kebun tamak, pohon tamak seperti mana jumlah bilangan yang minta itu naik. Hanya satu saja ya. Hanya satu pohon sahaja yang tidak naik. Mana kata yang tidak besar lah. Ataupun boleh dikata mapuh pohon ya. Yang mana pohon itu Nabi SAW tengok rasa pelik. Pelik ni. Masya'nu hadhihi naklah, rasa pelik. Apa pohon tamak ini hak lain naik semua habis, besar habis dengan masa yang sama, supaya berlaku, tapi hak ni yang mapuh. Umar Wayak kata, ya Rasulullah, ana gharastuha, aku sendirilah yang tanam dia. Nak Wayak kata satu pohon yang Umar tanam itu tu tak hidup. Mukjizat tak ada. Umar tak ada mukjizat. Umar bukan Nabi. Tapi Nabi SAW ada mukjizat. Maka dia tanam dengan masa yang cepat. Boleh tumbuh dan juga seakhir sekali. Boleh beli Salman Al-Farisi dan juga boleh orang yang kata membebaskan dia. Wah tamak, pohon tamak tadi yang Umar tanam itu tu Nabi SAW cabut tu. Maka Nabi tanam sekali lagi pohon gati itu, maka dia naik. Makna kata semua naik seperti mana bilangan yang telah dimintakan oleh orang Yahudi. Itu cerita Salman Al-Farisi. Dia dapat khatam nubuwah, boleh tahun khatam nubuwah yang berada di antara dua bahu Nabi SAW. Hadis yang nombor 22, Imam Tirmizi cerita sehingga sampai kepada seorang sahabat yang seorang perawi yang namanya Abi Nadrah, dia tanya kepada sahabat Nabi yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abi Nadrah tanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kata, "Hei Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana khatam Nabi SAW yang berada di belakang Nabi?" Maka Abu Sa'id Al-Khudri royak kata, "Bad'atan nashidatan." Bad'atan iaitu stok daging, barizatan yang naik tumbuh mari. Tumbuh daripada tubuh badan lah. Maknanya kata stok daging yang naik tumbuh mari. Supaya dengan tahilalat seperti mana saya dah royak tadi. Dan juga besar dia sama dia dengan telah burung perhati. Hadis nombor 23 sebagai hadis yang terakhir. Hadis ini sanad dia sampai kepada Abdullah bin Sarjis. Dia royak kata, aku pergi cari Nabi SAW. Masa itu Nabi bersama dengan sahabat dia. Maka aku keleng. Abdullah bin Sarjis cerita boleh jadi belum dia masuk Islam. Dia keleng pergi cari Nabi dan juga nak pergi cek kata Nabi ada tanda alamat nubuah sungguh ke tak di belakang. Nabi duduk bersama dengan sahabat, maka baru pergi sampai tempat yang Nabi duduk bersama dengan sahabat. Abdullah bin Sadis keleng pergi belakang Nabi untuk nak tengoklah, nak nusuk tengok khatam nubuwah yang berada di belakang Nabi. Maka Nabi tahu dah, fa'arafa alladhi urid. Maka Abdullah bin Sadis kata, seolah-olah kata Nabi tahu kata dia ni nak gapo. Nak gapo iaitu nak mari cek lah. Fa'alqa rada'a an dhahri, maka Nabi SAW keleng sengaja orang panggil kata jatuhkan baju dia untuk nak nampak belakang alamat yang berada di belakang Nabi, alamat khatam nubuwah itu, di belakang itu.
Maka faraitu mawdi'al khatam, Abdullah bin Sarjih kata, aku nampak sungguh duduk di antara dua katifain yang mana dia mithlul jum' haulaha khailan ka'annaha ta'athin, seperti masa saya tadi lah, dia seolah kata stokor daging, stokor butir, seperti dengan serupa dengan tahi lalat, stokor dagingnya tumbuh mari yang ada bulu di tepi dia itu. Maka faraja'tu hatta istaqbaltuhu, dia pusing mari duduk depan Nabi, sallallahu alaihi wasallam, royak kepada Nabi kata, ghafarallahu laka ya Rasulullah, Allah Ta'ala ampun kepadamu ya Rasulullah. Nabi kata, walaka, Allah Ta'ala ampun kepadamu juga hai Abdullah bin Sarjis. Maka saya akhir sekali dia masuk Islam lah. Abdullah bin Sarjis masuk Islam dengan sebab boleh lihat khatam nubuwah yang berada di belakang Nabi SAW. Dalam semua hadis ini, sedang pendengar penonton yang dikasihkan, sebagai kesimpulan, semua hadis yang kita baca tadi ini adalah hadis yang Imam Tirmizi pilih daripada hadis yang baik-baik hadis sekali dah. Tapi tidak ada satu hadis pun mari ayat kata rupa dia 4 segi ke 3 segi ke, ada alamat tulis segapa ratik ke, tak ada. Tetapi yang telah disebarkan sedang pendengar, yang siapa tengok Facebook pada hari ini video, saya ada kertas sikit mari ayat ni, rupa dia, rupa alamat Nabi SAW yang telah disebarkan khususnya dalam masyarakat Melayu. Dia ayat kata balas ni 3 segi yang anda tulisnya, fa innaka mansur, kamu ditolongkan, tawajjah haitsu syi'ta, Allah wahdahu la syarikalah, Muhammad abduh wa rasuluh, wa innaka la ala khuluqin azim. Ini adalah alamat yang tidak sahih pun, tidak ada hadis walaupun satu pun yang royak kata rupa khatam nubuwah Nabi yang berada belakang Nabi ini rupanya 3 segi seperti ini, tak ada. Semua hadis yang mana Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang tokoh ulama hadis yang mati pada tahun 852 Hijrah, orang yang mensyarahkan kitab hadis Sahih Bukhari, dia royak kata rupa seperti ini 3 segi yang ada tulisan wa innaka la ala khuluqin azim fa innaka mansurun, adalah benar yang telah disyita riwayat oleh Al-Tirmizi, Al-Hakim Al-Tirmizi. Al-Tirmizi, Al-Hakim Al-Tirmizi orang lain, bukan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi adalah ulama hadis yang hebat, tapi Al-Hakim Al-Tirmizi adalah ulama yang lain. Ulama yang lain telah riwayat, tetapi semua riwayat yang riwayat kata rupa khatam Nabi, khatam nubuwah Nabi seperti dia sebut seperti 3 segi ini adalah hadis yang palsu, yang tidak sahih daripada Nabi SAW, yang mana kita ataupun sedang pendengar boleh rajakkan kepada kitab Fathul Bari bagi Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Itulah kita pada hari ini insya-Allah akan boleh kenal rupa Nabi itu, tak ada. Hari ni kalau ada orang mana-mana tempat, di tepek, di kedai, di rumah, di pagar masjid, di mana-mana tempat, dan juga dakwa kata sesiapa pun yang ada tanah khatam nubuwah Nabi ini, seperti mana Hakim Tirmizi dia sebut dalam kitab dia. Saya tak ingat nama kitab dia apa, tapi dia sebut kata siapa yang tengok ini ni, Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala akan ampun dia. Allah Ta'ala kalau dia musafir ada tanah ini, Allah Ta'ala akan selamat bermusafir dia. Ini adalah hadis ataupun kelebihan yang palsu, yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Itulah kita pada hari ini untuk kita boleh kenal mengenai dengan khatam nubuwah Nabi SAW. Maka kita akan sambung pada minggu depan pula insya-Allah. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Rabbana